ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang dimuliakan Tuan Imam Bilal Ahli Jawatankuasa Masjid, Ahli Jawatankuasa Khuriyah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita jumpa dalam majlis muzakarah. Kita mula dengan perbincangan kitab Kifayatul Mubtadi. Kalau saya tak silap muka surat 5 atau 6. Ada tanda tak? Kifayatul Mubtadi. Ada tanda? Muka surat 5. Muka surat 5 arti iman. Baik. Muka surat 5 7 baris pada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Arti iman. Apa kita duk bincang? Perkara-perkara untuk menyempurnakan agama seseorang, dia kena ada 3 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Islam kita dah bincang dah hari itu. Islam ai al-istislam wal inqiyad, iaitu terima, patuh dan ikut. Islam a'malu jawarih, amalan luaran, menggunakan anggota luaran. Syahadah dengan lidah, semayang dengan anggota, puasa dengan anggota, zakat, haji, semua itu dengan anggota luaran. Itu Islam. Ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Kemudian yang kedua, perlu kita ni ada iman. Iman a'malul qulub, amalan hati seseorang, amalan hati kita. Tu orang panggil iman. Amalan a'malul qulub, amalan hati. Wa fussiral iman bitasdiq, dihuraikan makna iman bitasdiq, dengan penerimaan. Terima dengan yakin dalam hati, terima dengan jazam, yakin putus dalam hati kita. Itu iman. Baik, kita tengok erti iman ialah iman itu membenar hati. Membenar yakni terima dalam hati kita. Dalam hati kita, kita terima, kita membenarkan. Membenar hati seseorang akan sekalian barang, sekalian perkara, sekalian perkara yang membawa datang oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman ni terima semua hak Nabi bawa, semua hak Nabi sampai, semua yang Nabi ajang. Maknanya apa yang Nabi sampaikan kita terima belakang hati kita. Itu iman. Macam semayang, dalam hati kita kata semayang tu wajib dalam hati, puasa tu wajib, terimalah hati. Zakat tu wajib, kita terima dalam hati. Haji tu wajib, sekiranya mampu kita terima dalam hati.
Muamalah cara Islam itu wajib kita terima dalam hati. Terima dalam hati itu orang panggil iman. Hak buat orang panggil Islam. Terima dalam hati, membenarkan dalam hati, itu iman. Baik. Jadi yang Nabi bawa datang, yang Nabi ajar, yang Nabi sampaikan itu daripada sekalian hukum-hukum di dalam amalan zahir, daripada bahagian ibadah. Kita terima belaka, sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, terima dalam hati, itu iman. Muamalah ikut cara Islam itu wajib kita terima dalam hati kita. Munakahat cara Islam itu wajib kita terima dalam hati kita. Jinayat, hukum hakam yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan jinayah, ada hukum dalam Islam, kita terima. Itu iman. Dan sekalian hukum-hukum yang di dalam amalan hati, daripada bicara sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Jadi kita kena beriman, wajib kita ni kena terima ajaran Rasul kepada kita daripada Allah Ta'ala itu mengajar kepada kita untuk bersifat dengan sifat mahmudah. Mahmudah ni terpuji. Dan kita kena kikih, kena buang, kena tolak, kena bagi usaha bagi keluar sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela di dalam hati kita. Itu pun wajib kita kena beriman dalam hati kita. Hak sifat mahmudah itu wajib kita kena usaha bagi masuk hati. Yang mazmumah itu tak dibenarkan, wajib kita kena terima dalam hati kita. Jadi maknanya, kesimpulannya, iman itu apa hak Nabi bawa, apa yang Nabi sampai, apa yang Nabi datangkan kepada kita, wajib kita terima dalam hati kita kesemuanya. Terima tu dengan yakin, tanpa ragu-ragu. Dan daripada cerita-cerita yang gaib, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada qada qadar, beriman kepada akhirat, wajib kita beriman. Perkara gaib itu, perkara yang tak nampak itu, misalnya seperti hari kiamat, kita kena terimalah hati kita adanya, pasti berlakunya hari kiamat. Bila tak tahu, tapi pasti akan berlaku. Tanda-tanda dia hak Nabi cerita banyak. Tu wajib kita kena beriman. Syurga, kita kena terima adanya syurga seperti yang dikhabarkan oleh Rasul yang bersifat dengan siddiq, benar. Neraka, Nabi cerita, wajib kita kena terima adanya neraka di akhirat nanti. Dan lainnya, dan lain-lainnya, lain-lain daripada hari kiamat, syurga dan neraka, seumpama dosa dan pahala. Kesimpulannya, iman ni apa hak Nabi cerita, apa yang Nabi sampai, wajib kita kena terima dalam hati. Terima lagu mana? Kata semua itu benar. Sembahyang tu wajib, benar. Dalam hati kita terima benar, itu kewajipan. Puasa itu wajib, benar kita terima, itu kewajipan. Dan apa sahaja, sama ada dalam bab keimanan, bab hukum hakam yang disampaikan oleh Rasul, kena terima kesemuanya. Begitu juga bab di dalam adab ataupun akhlak, untuk menjaga hati kita itu pun benar belakangnya daripada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Wa fussiral iman bitasdiq, dihuraikan akan makna iman dengan terima. Terima dengan maksud membenarkan di dalam hati kita. Membenarkan dalam hati kita dengan maksud yakin 100%, tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu tentang apa yang dikhabarkan oleh Rasul junjungan mulia kita Habibuna Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis. Baik. Kita kena ada dua-dua. Islam
dan beriman. Apabila ada iman, confirm Muslim, confirm Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman tentu Islam, orang Islam belum tentu beriman. Pasal apa kata lagu tu? Kerana zahirnya kita buat seumpama sembahyang, puasa, zakat, haji, tu Islam, a'malu jawarih, amalan luaran. Tetapi kalau tak percayalah hati, ragu-ragu tentang keimanan dalam hati, Allah Ta'ala ni ada ke tak ni? Tak percaya. Nama apa tu? Munafik. Na'udzubillah. Menzahirkan Islam, menyembunyikan kufur, tak percayalah hati. Na'udzubillah, kita minta jauh. Kita kena ada dua, Islam lagi pula mukmin beriman. Nah, kita ni kena bersifat dengan Islam dan iman. Muslim lagi pula mukmin. Jadi orang mukmin tentulah Muslim. Orang beriman tentu Islam. Jadi kita minta lah Allah Ta'ala jaga agama kita. Allah Ta'ala pelihara, jagalah iman dan Islam kita, supaya agama kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu. Baik. Ni penting ilmu iman. Ni pentingnya ilmu keimanan. Ilmu untuk cara tentang keimanan kita. Macam mana nak beriman seperti cara yang digariskan di dalam agama kita. Baik. Rukun iman ada 6 perkara. Ni rukun hakiki. Dia bukan macam matematik ilmu hisab, 6 tolak 1 tinggal 5. Rukun ni kalau 6 tinggal 1 batal ke semua. Tu orang panggil rukun. Mala Buddha perkara tak dapat tidak. Rukun iman 6 ke 6 tu kena yakin. Tu orang panggil rukun hakiki. Mesti tak dapat tidak, mesti kita kena beriman kepada 6 perkara ini, dan wajib kita mengetahui akan cara-cara beriman. Rukun iman ada 6 perkara. Mana dia? Pertama, percayakan akan Allah sebagai Tuhan kita yang maha termulia. Jadi percaya kepada Allah Ta'ala ni semua orang Islam percaya. Cuma kita kena ikut aturan, cara-cara yang diajar di dalam agama supaya betul dan sah iman kita itu. Macam mana Rasul ajak kepada para sahabat menerangkan tentang diri Allah dan sifat-sifat Allah dalam Quran. Allah Ta'ala wahyukan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasul, Rasul ajak sahabat. Macam mana metod ataupun cara Rasul mengajar para sahabat? Menerangkan akan keadaan diri Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'. Diri Allah, sifat Allah, laisa kamislihi syai'. Tidak ada suatu seumpamanya. Apa sifat Allah Ta'ala? Disebut dalam Quran, Allah Ta'ala Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Maknanya Allah itu ada. Apa lagi sifat Allah Ta'ala? Huwal awwal huwal akhir. Ialah yang awal, yakni sebelum daripada ada makhluk dia ada dah sedia, qadim, tidak baru. Wajib kita beriman. Apa lagi yang diajar dalam Quran? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah diri Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Ta'ala itu qidam. Allah Ta'ala itu baqa, iaitu kekal. Wa yabqa, dan kekallah baqa. Allah Ta'ala kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tu sifat-sifat Allah yang diterangkan oleh Rasul kepada para sahabat.
Maka zaman kepada zaman, zaman kepada zaman, orang makin pelan tinggal agama, orang makin kurang dengan pegangan akidah. Maka bangun tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Abu Hasan Asy'ari, bangun mempertahankan akan akidah umat. Cara lagu mana? Menghuraikan ayat-ayat Quran dengan diterangkan cara-cara untuk kita berfikir supaya kita ni terima akal kita seperti mana yang dikhabarkan oleh Quran itu. Nah, didatangkan dua dalil. Yang pertama dalil Al-Quran, yang kedua dalil akli, dalil akal. Dalil akal ini pun disebut dalam Quran. Qala Allah Ta'ala fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu, hei orang yang memiliki akal fikiran. Maka ada dua dalil. Yang pertama dalil Quran, yang kedua dalil akal untuk sokong Quran, untuk teguh akidah. Pasal apa? Kerana zaman tu pada kurun yang ketiga, tamadun Greek Yunan melonjak naik. Pemikiran masyarakat makin berkurang, makin jauh dengan akidah. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi dianugerahkan oleh Allah menerangkan Al-Quran dan membentuk fikiran supaya tidak lari daripada Al-Quran, diikat. Daripada itulah sampai sekarang inilah yang kita duk pegang, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi percaya kepada Allah kena ada tiga. Yang pertama kena belajar sifat Allah sampai faham. Yang kedua kena tahu dalil, dan yang ketiga kena beriman. Baru lepas fardu ain. Tiap-tiap sifat Allah kena ada tiga ni. Belajar, tahu dalil, beriman. Belajar, tahu dalil, beriman. Wujud apa dia? Ha, belajar. Mana dalil? Ha, beriman. Qidam apa dia? Belajar. Apa dia dalil? Beriman. Baqa apa dia? Bahas, bagi faham. Apa dia baqa? Kekal. Mana dalil? Beriman. Baru lepas fardu ain. Kalau tak bahaya. Bahaya bila? Tekah orang tanam kita, orang balik soal malaikat kepada kita. Ma rabbuka? Siapa Tuhan? Orang akan talqin atas dunia. Wahai simpulan ibnu simpulan, sebentar lagi akan datang dua orang malaikat. Janganlah kamu takut dan jangan kamu getar, kerana mereka kedua-dua adalah makhluk Allah seperti kamu juga. Apabila disoal ma rabbuka, siapa Tuhanmu, maka ingatlah perjanjianmu di atas muka dunia. Allahu Rabbi haqqa. Dan apabila ditanya soalan kali yang kedua dan yang ketiga, jawablah dengan tenang dan fasih, Allahu Rabbi haqqa. Jadi kalau tak belajar langsung atas dunia, nak mengaji hari tu atas gubuk sekali tak padan. Pasal kita duk mengaji atas dunia pun tak larat nak faham. Nah, ni kita duk mengaji ni. Lepas habis kitab, hak kitab kedua ketiga tu baru nak nampak jelas sikit. Padan ke kita nak mengaji atas gubuk sehari tu ya? Tak padan. Jadi tekoh lala ni kita nak mengaji kena Allah Ta'ala seperti yang Allah Ta'ala suruh. Qala Allah Ta'ala fa'lam. Perintah, kewajipan. Fa'lam. Ketahuilah olehmu. Kena belajar sampai tahu. Annahu. Sesungguhnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu sifat apa ada kat dia? Ha, kena belajar seperti mana Quran sebut. Kena belajar. Maka ulama' telah menyimpan, telah menyusun, telah meninggalkan kepada kita karangan-karangan mereka untuk mengenal Allah Ta'ala. Maka kita buka kitab-kitab ulama untuk kenal sifat-sifat Allah serta dalil-dalilnya yang wajib kita imani. Habis itu. Ada akidah, ada pegangan, eloklah pegangan agama seseorang. Tapi kalau bab ni selera habis.
Selerak sampai tahun mana? Harun pun dia kata Tuhan. Jadi Tuhan Harun. Orang nak tangkap meleleh ayat liok. Ayat liok meleleh habis. Teruk. Terkejut orang nak tangkap. Ada duk pergi kata Harun tu Tuhan. Na'udzubillah. Tu Dajjal tak turun lagi. Nah. Ni wajib kita di atas tiap-tiap kita. Kena belajar. Yang belajar kena bagi ingat supaya yakin betul-betul dalam hati kita. Sebab apa? Semasa sakaratul maut, Iblis laknatullah, syaitan ni, dia akan mari himpit dan mari lengkong kita untuk menggoda kita, untuk kita ni murtad. Na'udzubillah. Kita minta jauh. Tu ditulis dalam kitab Aqidatun Najin, berlaku kepada seorang ulama wali Allah Ta'ala yang bernama Imam Fakhur Razi. Ni ulama, bapa ulama karang kitab akidah. Wali. Nak mati tu, Iblis lengkong dia. Sampai anak murid dia ajak ngucap, dia tak boleh ngucap. Pasal apa? Ni kata aku ni pak hang, aku belah hang, ngakulah aku Tuhan. Iblis ni kata aku mak hang, aku belah hang, mengakulah aku Tuhan. Anak murid dia ajak, ya Imam, la ilaha illallah. Dia golek kepala. Bukan dia tak mau kata, tapi dia nak nafi tu. Iblis ni bukan Tuhan. Dia golek kepala sampai peluh. Anak murid dia pakat teriak, pasal apalah imam kami ni tak boleh nak mengucap. Tu cerita dalam kitab Aqidatun Najin. Sampailah Allah Ta'ala memberi arahan kepada seorang lagi wali dia, iaitulah kawan kepada Imam Fakhur Razi, Imam Ibn Arabi. Ni pun wali juga. Allah buka kasyah kepada dia, tahu kelakuan kawan dia nak mati, tak boleh mengucap. Terus dia bersiap-siap, dia mai rumah Imam Fakhur Razi, dia bagi salam. Salam ya dia bagi. Iblis lari selera. Dia bagi salam, Iblis ni lari habis. Ya Fakhur Razi, la ilaha illallah. Imam Fakhur Razi mengucap, maka mati. Nak cerita mai, fitnah nak mati itu berat. Berat apa? Ditakuti. Na'udzubillah, kita minta jauh. Kita minta Allah Ta'ala pelihara mati dalam keadaan suk, dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillah. Kita minta mati dalam husnul khatimah, baik penyudahnya kita ni dalam kalimah la ilaha illallah. Ni kita kena usaha di atas dunia ni, bagi kemas betul akidah kita. Allah itu Tuhan, Allah itu ada, Allah itu sedia, kekal, tak sama dengan makhluk, ada dengan sendiri, tak kena jadi. Allah Ta'ala asa, tak berbilang. Allah ada qudrah, tak lemah. Allah ada iradah, Allah ada ilmu, Allah ada hayat. Allah Ta'ala sama, basar, kalam, dalil-dalil dia kita yakin berdasarkan apa yang diajar oleh agama kepada kita, yang diajar oleh Rasul kepada kita. Habis itu, itu cara beriman. Kita belajar, minta Allah bagi faham dan berkat ilmu itu kepada kita. Pasal apa? Kalau ilmu tidak ada barakah, kenal Allah Ta'ala pun tidak ada faedah. Seperti Azazil yang mengenai Allah, tapi lah kali dia lawan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Azazil ni orang alim, tapi oleh kerana dia itu hasad kepada Nabi Adam, lah kali dia bangkang, dia lawan Allah Ta'ala, sedangkan dia kenal Allah Ta'ala. Na'udzubillah, kita tak mau ilmu yang tidak ada manfaat. Kita nak ilmu yang barakah, yang menjadi nur di dalam hati kita, yang mana dengan ma'rifah itu kita dapat
mendampingkan diri kepada Allah, dapat melaksanakan syariat Allah dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Itu kita nak. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan iman itu nur di dalam hati kita, untuk kita bawa dalam kehidupan dan terjemahkan agama dalam kehidupan kita, menghayati agama dalam kehidupan kita. Begitu juga kita minta doa Allah Ta'ala masukkan iman dalam hati isteri kita, dalam hati anak-anak kita, masukkan iman dalam hati anak-anak, cucu cicit kita. Sebab apa? Zaman fitnah ni, kalau tak tekan bab ni, rosak. Kita kata hang semayang lah, tak semayang, hang semayang lah semayang. Apa masalah hang ni? Rupa-rupanya jadi aktif dah, tak percaya kepada Tuhan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau kita tak tekan bab ni, ditakuti. Dalam rumah pun na'udzubillah kita minta jauh. Ada perkara-perkara, ini fitnah akhir zaman. Nah, itu kita kena ikat betul-betul. Namanya akidah. Akidah jamak daripada uqdun. Ikat, tambat hati dengan iman. Nak tambat ke mana? Kena mengaji bab-bab keimanan. Kedua, percaya akan sekalian malaikat. 10 orang ketua. Malaikat ni ramai. Malaikat ni jadi pada nur, maksum. Mereka tak laki, tak perempuan, tak menikah, tak kahwin, tak makan, tak minum. Taat kepada Allah daripada awal sampailah hari akhirat nanti. Ketua dia 10. Seperti yang kita maklum, Jibril tugas turun wahyu, Mikail turun rezeki, Israfil tiup sangkakala, Israel cabut nyawa. Lagi akan datang insya-Allah kita akan bincang satu persatu. Kita belajar semua dah, cuma kita ulang supaya kejap pegangan hati kita, supaya iman kita hidup di dalam hati kita. Iza taqarrara tahaqqaqa. Apabila berulang-ulang, menjadi kejap, menjadi mantap, menjadi kuat, menjadi kemah di dalam pegangan hati kita. Ketiga, percaya akan sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul Allah ramai mana tak tahu, tapi hak wajib kita kena beriman betul-betul 25. Bukan 25 tu je, ramai tu wajib kita kena beriman. Ramai mana tak tahu. Kita bang dulu, kita sambung balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ketiga, percaya akan sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul Allah ramai. 25 tu wajib kita kena beriman secara detail, secara tafsil. Kalau orang tanya Adam itu Rasul atau tidak, kita jawab ya, lepas dah fardu ain. Idris, ya, benar sebagai Rasul. Dah lepas dah fardu ain kepada kita. Dan sekurang-kurangnya kita mengetahui sedikit sebanyak tentang Rasul-Rasul itu secara ringkas. Seperti Nabi kita sebagai contoh, Muhammad ibni Abdullah, ibunya Aminah, dilahirkan di Mekah. Kemudian dilantik menjadi Rasul 40 tahun ketika usia 40 tahun. Kemudian duduk di Mekah, berhijrah ke Madinah, wafat di Madinah Al-Munawwarah sekurang-kurangnya. Dan menjadi kewajipan kepada kita supaya kita mendidik anak-anak kita ni mengenali dan mencintai akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'il fil jannah, siapa yang kasih kepadaku maka ia berserta denganku di dalam syurga nanti. Kita kena memperkenalkan Rasul kita ke dalam rumah kita. Nak buat macam mana? Bina suasana. Daripada duk bubuh gambar orang main bola, gambar artis, kita bubuh gambar Masjid Kubah Hijau, bubuh gambar makam Rasul, bubuh gambar Masjidin Nabawi, bubuh nama Nabi kita, supaya lahirnya perasaan itu di dalam rumah kita. Kita pasang selawat-selawat dan seumpamanya. Kita beli buku-buku yang berkaitan dengan Rasul kita. Itu cara-cara untuk kita membentuk diri kita dan keluarga kita untuk mencintai Habibuna Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'il fil jannah." Siapa yang kasih kepadaku, ia berserta denganku di dalam syurga nanti. Moga-moga kita ni dapat perasaan mahabbah yang sebenar-benarnya kasih kepada Rasul itu. Kasih dalam arti kata kita ni menerima agama yang dibawa oleh Rasul. Kita ada perasaan dengan apa yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara cara untuk kita mendapat mahabbah ni, di antaranya selawat. Dan di antaranya kita ni bersifat rahmah kepada umat Nabi. Tengok orang jahil, kita kesian, ya Allah, bukalah hati dia supaya dapat hidayah. Itu cara kita nak cinta Nabi. Kita minta, ya Allah, ampunlah dosa-dosa orang yang jahil. Allahumma firli muslimin wal muslimat. Itu kita doa supaya kita ni hati kita dapat mencintai Nabi SAW. Habis. Kalau kita duk pergi berjalan rata, sekurang-kurangnya 2-3 tahun sekali kita menziarahi Madinah. Pasal apa? Bukti dan tanda kita ni cinta kepada Nabi SAW. Baik. Keempat, percaya akan sekalian kita. Kitab Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya banyak melalui wasitah malaikat Jibril alaihissalam. Berapa kitab Allah banyak, tapi 4 kita kena beriman dengan detail. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Yang kekal ada pada kita untuk kita beramal, iaitu Al-Quran. Yang 3 lagi kita beriman, itu kitab Allah Ta'ala turunkan. Tapi yang kita kena beramal, syariat, hukum hakam, iaitu hukum hakam Al-Quran. Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada syak ragu-ragu.
Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk, pedoman kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang takut kepada Allah, Al-Quran sebagai pedoman, panduan, pegangan kita. Berkelai apa pun, rojak kepada Al-Quran. Selesaikan mengikut Al-Quran. Nah, jadi orang Melayu kita ni, dia guna-guna ayat, tekah-tekah nak ambil. Ayat apa nak jampi bagi jin lari? Dia kata mu baca ayat kursi. Wakaf 9, berhenti 9 kali. Ayat apa nak bagi orang kasih? Baca kul in kuntum tuhibbunallah. Ayat apa nak bagi murah rezeki? Wa man yattaqillah. Ayat apa kita ni nak lari pada polis? Waja'alna min baini aidihim sada. Guna hak tu lah. Elok bukan tak elok, tapi kena ambil habis. Kena ambil habis. Dan bukan sahaja kita menggunakan ayat untuk mengambil keberkatan, bahkan wajib kita kena terima dan amalkan. Buka kedai makan, baguslah pada dia duk buah gamak lain, dia bubuh ayat 1000 dinar 4 menyuruh. Kita kata pasal apa? Banyak sangat ayat wa may yattaqillah ni. Dia kata ayat murah rezeki. Bukan gantung saja habaq kat dia untuk ambil keberkatan, kena ikut ayat tu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maknanya kita ni kena bertakwa kepada Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala buka rezeki yang tak disuka-suka. Dia kata lah duk kaya dah. Tak kalau hang takwa lagi kaya. Takut lah ni kaya, hang tak taat, takut istidrak. Kalau hang takwa, rezeki tu rezeki berkat. Dia kena beza lagu tu. Nah, bukan saja gantung untuk mengambil tabaruk, mengambil keberkatan, bahkan kita kena ikut dan amalkan ayat itu. Kena takwa. Apa yang Tuhan suruh, imtisalul awamil wajtinabin nawahi, buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Kelima, percaya akan hari kiamat. Qama yakumu qiyaman, hari dibangkitkan daripada kematian. Itu nama kiamat. Hari akhirat, sebab hari itu tak ada hari macam hari di dunia. Itu namanya hari akhir. Hari ni hari apa? Rabu, esok Khamis, lusa Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dia ulang. Hari-hari ni amrun i'tibari mutajaddid. Benda-benda yang berulang. Benda yang dipaham yang berulang-ulang. Hari ni hari apa? Rabu. Mana Rabu tunjuk? Tak boleh tunjuk erti ya, faham. Hari ni Rabu. Mana Rabu? Faham ya. Tunjuk kena tiang, tunjuk kena lampu, nak tunjuk Rabu tak boleh, faham ya. Amrun i'tibari, benda yang dipaham. Mutajaddid, yang berulang. Akhirat tak ada dah hari. Rabu pun tak ada, Khamis tak ada, Jumaat tak ada. Pasal apa? Matahari hak dunia ni dah hancur. Tu nama hari akhirat. Banyak nama. Hari kiamat, hari akhirat, yaumul jaza, yaumiddin. Banyaklah nama. Jadi akan berlakunya hari kiamat. Muqaddimah dia mati. Itu orang panggil kiamat kecil. Duduk di alam barzah. Hak berlaku kiamat besar apabila tiup sangkakala habis hancur dunia. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua bangkit balik. Buat apa? Nak hisap. Nak hitungkan akan amal kita. Allah Ta'ala tu alim, tak hitung, tak apa dah, dia boleh hukum terus. Pasal apa hitung? Untuk menyatakan keadilan. Untuk memperzahirkan keadilan Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala hisap kita di akhirat nanti. Lepas tu adanya titik sirat, adanya syurga, adanya neraka. Nah, maka dunia ni bayangan kita. Beriman dengan hari akhirat, beriman dengan kiamat, macam mana caranya? Iaitulah kita kena mempersiapkan akan diri kita di dunia ini. Dunia ni cermin akhirat. Kalau baik kita dengan ketaatan, insya-Allah akhirat kita baik.
Tapi kalau liak kita dengan agama, na'udzubillah, akhirat takut kita tak selamat. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia negeri beramal, akhirat terima balasan. Nah, itu cara dia. Keenam, percaya akan qada, ketentuan Allah Ta'ala dan qadar. Perbuatan Allah Ta'ala sama ada baik atau jahat, semuanya daripada Allah Ta'ala yang maha termulia. Khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik, yang tidak baik, semuanya itu daripada Allah Ta'ala. Tetapi yang baik ditentukan oleh Allah, wajib kita syukur. Yang tak baik kita terima, itu ketentuan Allah, dan wajib kita ubah perkara itu supaya menjadi baik, mengikut aturan dan saluran syariat Allah Ta'ala. Ini panjanglah qada ni, kita nak bincang. Kalau Allah Ta'ala takdir baik, terima alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala takdirkan yang tak baik, terima itu ketentuan Allah, tapi wajib kita ubah perkara itu jadi baik. Ini pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Allah tentu Allah buat, tetapi ada pada kita ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha itulah yang nak menentukan sama ada pahala atau dosa, syurga atau neraka. Allah uji kita di dunia ini. Allah bagi dua jalan, baik tak baik. Allah Ta'ala bagi akal, Allah bagi Rasul, Allah bagi Al-Quran, Allah bagi agama kepada kita, Allah Ta'ala hantar hukum kepada kita. Pilih, nak pilih kok baik atau tak baik. Kita pilih baik, Allah izin, Allah bagi jadi. Kita pilih yang benar tak baik pun Allah izin, Allah bagi. Nak salah Allah tak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya apa aku buat, kamu kena tanya diri kamu sendiri. Kita kena tanya diri kita, pasal apa kita ni jadi macam ni. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau tak baik, tanya diri kita, sebab apa macam ni. Cek balik. Kalau kita lemah, mohon doa kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya untuk tolak kemaksiatan, kejahatan, keburukan. Wa la quwwata, dan tak mampu untuk buat baik, ketaatan, kebajikan, illa billah, melainkan dengan Allah Ta'ala sahaja kita boleh tolak kejahatan. Dengan Allah Ta'ala sahaja kita boleh buat kebaikan. Yang baik, Allah izin, Tuhan Allah kepada kita. Kita mau, kita buat, Allah izin. Alhamdulillah, syukur. Bukan untuk takabur, bukan untuk bangga, ujub diri. Yang tak baik, ubah. Berdoa kepada Allah supaya kita ubah jadi baik. Itu pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya ikhtiar usaha, adanya doa, adanya yang dikatakan tidak boleh reda dengan kemaksiatan, kerana syariat sudah batasi perkara itu. Baik tak baik ukur dengan syariat. Baik atau buruk, elok tak elok, ukur dengan agama, bukan dengan nafsu, bukan dengan akal kita. Benda ni baik ke tak? Agama kata apa? Baik. Baik. Benda ni tak baik. Tak baik. Baik tak baik diukur dengan syariat. Tu Allah Ta'ala hantar syariat kepada kita. Tu Allah Ta'ala hantar syariat kepada kita. Pasal apa? Untuk uji kita. Baik pun Allah uji, hak tak baik pun Allah uji. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menguji kita di dunia ini untuk menentukan kita ni di akhirat nanti. Pasal apa Allah hukum? Dah kita pilih, kita buat, kenalah hukuman itu kepada kita. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Buat baik, balas baik. Buat tak baik, balas tak baik. Salah kita kalau pilih tak baik, kerana kita pilih, kita buat. Allah izin. Allah izin kat kita. Hak baik pun dia bagi, hak tak baik pun dia bagi.
Itu ujian kepada kita. Tu Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami jadikan jin dan manusia supaya dapat beribadat. Itu tugas kita, kena ingat. Tugas kita di dunia ni ibadat. Letih di dunia supaya senang di akhirat. Tu orang Melayu kata apa? Berenang-renang dulu, berakit-rakit kemudian, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. La ni masa susah. Masa la ni masa ujian, masa susah. Pasal apa? Kerana Rasul isyarat ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ni penjara orang mukmin, susah. Wa jannatul kafir, dan syurga puak-puak yang kafir. Dunia ni penjara. Pasal apa kata penjara? Letih kita ibadat. Susah kita ibadat. Orang duk nganga tengok bola, kita kena main mengaji. Orang tak gaduh semayang, kita kena semayang. Letih. Walaupun letih, sabar. Sabar ni di atas taat, pahala besar. Pasal apa? Kita pandang akhirat nanti. Apabila kita pandang akhirat, lega letih kita. Macam mana? Ulama buat misal, letihnya dunia ni macam letih orang buat benda. Letih. Kena menggala, kena buah ayak, kena tabak padi, kena jaga baja, kena buah racun serangga. Letih. Tapi apabila main tuai, senang, aku dapat duit. Orang hak tak buat kerja, nganga tengok meleleh yak-liak aja. Hak orang letih dulu dia senang masa tuai. Begitu juga kita letih di dunia, insya-Allah akhirat nanti kita akan rehat dan kita akan senang. Tapi orang yang tidak meletihkan diri di dunia ini, jaga-jaga. Pasal apa? Takut di akhirat nanti menyesal, yang mana menyesal itu tak boleh patah balik. Maka sabarlah kita di atas taat. Dia kata sabar juga, jangan lama malam ni kami tak larat, sakit lutut. Bukan kata sakit lutut saya pun tak larat. Jadi kita berhenti dulu. Setakat ni insya-Allah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Maka tentang rukun-rukun iman, sikit lagi lah, ni habis. Sebab apa? Nanti kena guna balik, dia letih pula. Lah ni kita lajak berhenti stesen. Nanti kita hubung stesen lain, naik pergi sana. Senang. Sikit lagi. Maka tentang rukun-rukun iman ini insya-Allah saya yakni pengarang kita almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar akan terang, akan huraikan cara-cara untuk beramal dan percaya, kerana tidak memadai dan tidak mencukupi pada sah iman sekadar tahu membilang rukun-rukun iman dengan tidak betul kepercayaan kepada tiap-tiap satu daripada rukun iman yang 6. Jadi dia kata dia akan terang satu persatu dengan huraian yang detail. Beriman dengan Allah macam mana, beriman dengan malaikat macam mana cara. Dia akan terang satu-satu. Pasal apa dia kena terang satu-satu? Kerana tak memada, tak mencukupi untuk sah iman sekadar hanya tahu bilang saja. Tetapi kalau tak tahu cara, tak memada untuk sah iman. Maknanya kena tahu cara. Macam mana cara beriman dengan Allah? Hurai. Dia akan hurai kepada kita. Macam mana cara beriman dengan malaikat? Dia akan hurai satu persatu kepada kita. Jadi tak memada, tidak mencukupi. Kalau bilang saja tak tahu cara, tak memadai. Benda ni seperti berlaku kepada kebanyakan masyarakat kita di hari ini. Hak boleh bilang rukun iman, semua orang Islam boleh bilang rukun iman yang 6. Tapi apabila ditanya cara, hanya orang yang belajar sahaja yang mengetahui. Yang tak belajar, dia tak tahu juga. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi taufik, hidayah, tunjuk jalan kepada kita untuk kita mengetahui akan cara-cara beriman. Cuma kita berdoa, ya Allah, anak isteri, keluarga-keluarga kita, begitu juga sahabat-sahabat kita yang belum lagi mempelajari akan perkara ini,
mintalah Allah Ta'ala bukakan taufik dan hidayah kepada mereka juga. Mintalah Allah Ta'ala buka kepada mereka juga supaya dapat rezeki mereka mempelajari cara-cara beriman. Kalau tak belajar hak ni, macam duk jadi lalah. Beriman kepada Allah tapi ikut suka. Rajin sembahyang, tak rajin tinggal. Rasa nak ibadat, rasa nak buat jahat, buat. Yakin Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tetapi tidak ada yang dikatakan ma'rifah yang sebenar-benar pengenalan. Pasal apa? Kalau orang kenal sungguh, dia tentu taat kepada Allah Ta'ala. Kalau berani, tak kenal. Macam budak dengan orang tua, dia tak sama. Budak umur 6 bulan, dia tak kenal ulang. Ulang dia berani pegang. Tapi orang tua ulang dia tak berani pegang. Pasal apa? Dia kenal ulang, dia kenal racun, dia kenal bisa. Dia takut. Ni beza antara orang yang reti dengan orang yang tak reti. Apabila kita tahu tentang Allah, maka kita akan takut kepada Allah Ta'ala. Apabila takut, kita buat perintah Allah, tinggal larangan. Kita minta Allah Ta'ala beri rezeki keimanan, beri rezeki makrifah masuk ke dalam hati kita. Masuk makrifah itu ke dalam hati isteri kita, masuk makrifah ke dalam hati suami kita, masukkan makrifah dalam hati anak kita, masukkan makrifah dalam hati cucu cicit kita. Supaya apa? Supaya inilah benteng mereka selamat di hari pada akhir zaman ini. Habis itu. Baik. Jadi kita berarti erti ihsan ialah ihsan ibarat daripada mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.